Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak murid saya. Semoga ketika ini berada dalam keadaan sihat, sejahtera, gembira, ceria di samping keluarga dan tugas-tugas harian. Okey, seperti yang cikgu janjikan, hari ini kita akan bincangkan soalan-soalan latihan ulang kaji 6 untuk buku latihan tuition sains. Tuition Rakyat Selangor. Okey, mari kita selesaikan. Tengok pada soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Sebelum itu kita baca soalannya. Setiap soalan diikuti dengan 4 pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul sahaja. Okey, nombor 1. Antara berikut yang manakah menjana tenaga elektrik dari sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Gariskan perkataan yang boleh dibaharui. Kenapa kita nak gariskan? Sebab itulah kata kuncinya. Mari kita lihat pada jawapan. A ni apa? Ya, A ni ialah akumulator. Adakah akumulator bahan yang boleh diperbaharui, sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Bukan. Okey, pangkahkan. Okey, kemudian kita lihat B. B ialah sel kering. Adakah sel kering sumber tenaga yang boleh dibaharui? Bukan. Pangkah juga. Okey, C ni apa? Ya, C adalah sel suria. Sel suria daripada cahaya matahari. Ya, dia adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui. Okey, seterusnya D. D ialah generator ataupun penjana. Penjana menggunakan tenaga minyak dan dia bukan sumber tenaga yang boleh dibaharui. Okey, jawapannya nombor 1 ialah C. Okey, seterusnya nombor 2. Antara berikut yang manakah ciri-ciri objek yang menyerap haba? Yang menyerap haba ni gariskan sebab ini adalah kata kuncinya. Okey, A, mengecut. Tak tepat. Okey, B, mengembang. Pun tidak tepat. C, suhunya ialah 105 darjah Celsius. Dia menyerap haba. Mestilah semakin panas. Okey, mungkin betul. Dan kita baca D dahulu. Suhunya menurun. Tidak tepat. Jadi yang paling tepat ialah C. Okey, seterusnya nombor 3. Apakah yang akan berlaku jika kabel elektrik dipasang tegang pada satu tiang ke tiang lain? Okey, kita tahu ini adalah topik pengembangan dan pengecutan bahan. Jadi, kenapa kabel elektrik dipasang kendur? Ia bagi mengelakkan pada waktu malam dia akan mengecut dan tegang dan seterusnya putus. Okey, apakah yang akan berlaku jika kabel elektrik dipasang tegang? Apa akan berlaku jika kabel elektrik dipasang tegang? A, kabel itu akan memindahkan tenaga elektrik dengan lebih berkesan. Tak tepat sebab ini topik pengembangan dan pengecutan bahan. Okey, B, kabel itu akan putus pada waktu siang yang panas. Okey, sepatutnya pada waktu siang dia akan menjadi kendur sebab dia mengembang. C, kabel elektrik ni akan putus pada waktu malam yang sejuk. Okey, betul. D, kabel itu akan menentang angin dengan lebih baik. Okey, salah. Jadi jawapannya C. Okey, seterusnya nombor 4. Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen. Eksperimen ini menunjukkan belon mengempis ketika dimasukkan ke dalam air yang berisi ais. Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang keadaan belon? Okey, dia tanya tentang keadaan belon. Belon ini dia mengempis. A, udara di dalam belon dalam botol dan belon mengembang.
Okey, salah. Kita dah tahu dia mengempis. B. Udara di dalam botol dan belon mengecut. Okey, mungkin. C. Udara di dalam botol dan isi padu air bertambah. Okey, tak tepat. Udara di dalam botol dan air bertukar kepada cecair pun tak tepat. Jadi jawapannya ialah B. Soalan nombor 5. Segelas air bersuhu bilik dibiarkan di bawah matahari selama 10 minit. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan perubahan suhu air selama 10 minit. Dia dibiarkan di bawah matahari selama 10 minit. Matahari dia ada kepanasan. Jadi mesti A tak tepat. B pun tidak tepat sebab suhunya sama. C mungkin betul. D, adakah suhu bilik 0 darjah Celsius? Jadi tak tepat. Jawapannya ialah C. Kita teruskan dengan soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Rajah 2 menunjukkan 10 ml air dicurahkan dari satu bekas ke bekas lain. Bekas ini mempunyai bentuk yang berbeza. Bentuk yang berbeza. Jadi ini bentuk berbeza, ini bentuk berbeza. Apakah sifat cecair yang ditunjukkan? Cecair ni, apakah sifatnya? A. Cecair mempunyai jisim. Betul, tetapi bukan eksperimen ini yang menunjukkan dia mempunyai jisim. Jisim itu adalah berat. B. Cecair mempunyai bentuk yang tetap. Ini tak tepat, tak betul. Kalau tetap mesti dia akan bentuk sama seperti bekasnya. C. Cecair tidak boleh dimanfaatkan. Betul, tapi eksperimen ini tidak sesuai. D. Cecair mengikut bentuk objek. Ya, ini jawapan yang betul. 7. Antara berikut yang manakah betul mengenai gas? Gas tidak boleh dimanfaatkan. Salah, gas boleh dimanfaatkan. B. Gas mempunyai isi padu tetap. Tidak. C. Gas memenuhi ruang. Mungkin betul. D. Gas mempunyai bentuk yang tetap. Salah. Jadi jawapannya yang betul ialah C. Soalan nombor 8. Rajah 3 menunjukkan 2 aktiviti yang dijalankan oleh Salmi. Antara berikut yang manakah persamaan bagi kedua-dua aktiviti itu? Aktiviti V, Salmi memanaskan bahan dan dia nanti nak masukkan ke dalam bekas. Jadi dia nak melihat perubahan jisim daripada cecair menjadi pepejal. Kemudian Q, Salmi buat aktiviti dia daripada cecair ini, cecair dalam bekas tu dia masukkan dalam peti air sebab dia nak jadikan dia pepejal, cecair kepada pepejal. Ini adalah perubahan jisim. Antara berikut yang manakah persamaan bagi kedua-dua aktiviti ini? A. Membebaskan haba. Bebaskan ke? Tak tepat. B. Menerima haba. Ya, tapi satu aktiviti sahaja yang menerima haba, iaitu Q. C. Proses berlaku dengan cepat. Cepat ke? Tidak. Jadi, D. Melibatkan jisim, cecair, jirim, cecair dan pepejal. Betul. Ini adalah perubahan jirim, cecair dan pepejal. Seterusnya. Lihat pada soalan nombor 9. Rajah 4 menunjukkan perubahan keadaan jirim. Perubahan keadaan jirim iaitu daripada pepejal X menjadi Y cecair. Antara berikut yang manakah perubahan keadaan jirim yang berlaku dalam penyiasan tersebut? A. Pepejal kepada gas. Salah. B. Pepejal kepada cecair. Ya, X ni pepejal, Y cecair. C. Gas kepada cecair. Pun tidak tepat.
dicecair kepada gas pun tak tepat. Jadi jawapan yang tepat ialah B. Nombor 10. Rajah maklumat berikut menerangkan langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan aiskrim. Wow, sedapnya aiskrim. Okey, langkah 1, satu beg plastik besar diisi dengan ketulan ais dan garam. Langkah 2, campuran gula, susu dan vanila dimasukkan dalam beg plastik kecil. Langkah 3, beg plastik kecil dimasukkan ke dalam beg plastik besar itu dan diikat dengan gelang getah. Langkah 4, beg plastik besar itu dibalut dengan tuala dan digoncang selama 5 minit. Okey, apakah yang akan berlaku antara yang berikut? Yang manakah tujuan langkah 1? Langkah 1, apa tujuannya? Apa langkah 1? Satu beg plastik besar diisi dengan ketulan ais dan garam. Kenapa nak masukkan ais dan garam? A, untuk menurunkan suhu ketulan ais. Mungkin betul. Okey, B, untuk menyedapkan rasa aiskrim. Garam tu masin, takkanlah bertambah sedap. Tak betul. Okey, C, untuk menambah kelembutan aiskrim. Pun tak tepat. D, untuk mengurangkan haba dari persekitaran. Okey, jadi jawapannya yang tepat ialah A. Soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11, mari kita lihat. Maklumat berikut menerangkan dua situasi. Seorang ibu menyapu serbuk penaik pada tapak tangan anaknya yang disengat lebah. Okey, lebah. Okey, terusnya seorang guru segera menyapu. Menyapu apa? Menyapu ubat gigi di kawasan yang disengat oleh lebah kepada anak muridnya. Okey, tadi lebah, ini pun lebah juga. Okey, apakah inference? Gariskan perkataan inference. Sebab apa? Okey, apakah inference yang boleh dibuat apabila situasi tersebut berlaku? Okey, A, sengatan lebah adalah asid. Betul ke lebah asid? Ya, sebab itulah dia sapu dengan serbuk penaik. Serbuk penaik itu alkali. Sebab itulah disapu dengan ubat gigi. Sebab ubat gigi adalah alkali. Okey, seterusnya B, sengatan lebah adalah beralkali. Okey, tak tepat. Okey, kita mesti menyapu ubat gigi apabila disengat oleh lebah. Okey, tak tepat juga. Sengatan lebah akan cepat sembuh apabila disapu dengan ubat gigi atau serbuk penaik. Jawapannya ialah A. 12. Puan Kamala tidak mempunyai pes asam jawa untuk memasak kari ikan. Antara bahan berikut yang manakah boleh digunakan sebagai ganti pes asam jawa? Okey, yang mana boleh digunakan untuk menggantikan? Serbuk penaik? Tak tepat. Serbuk kopi? Tak tepat. Serbuk nombor 3, jus limau? Betul. Cuka? Betul. Jadi jawapannya 3 dan 4. Nombor 13. Raja 1 menunjukkan keputusan eksperimen yang dijalankan ke atas 3 jenis bahan, iaitu bahan makanan P, Q dan R. Okey, mari kita lihat. Sebelum tu, ini adalah soalan kertas litmus. Untuk mengetahui kertas litmus, kita ingat perkataan sambal. S-A-M-B-A-L. Okey, M dengan B. Kita buatkan ni. Kenapa? Sebab merah ke biru, biru ke merah. Okey. Merah ke biru, M ke B, alkali. Okey. Kemudian biru ke merah, asid. Ingat ini. Okey, kita lihat satu-satu. Bahan makanan P, kertas litmus biru tidak berubah. Okey, dia tak berubah. Tak berubah, kemungkinan dia neutral.
Okey, kertas litmus biru menjadi merah untuk Q. Biru menjadi merah. Biru jadi merah, asid. Okey, seterusnya R pun tidak berubah. Mari kita lihat. Okey, kalau dua-dua tidak berubah, maknanya dia adalah neutral. Keadaan kertas litmus merah pada P pun tidak berubah. Jadi ini adalah neutral. Okey, neutral. Okey, kemudian Q tidak ada perubahan, iaitu kertas merah tetap merah, dan kita dah tahu tadi adalah asid. Manakala kertas litmus merah pada R dia berubah menjadi biru. Merah jadi biru. MB, merah jadi biru. Merah jadi biru ialah alkali. Mari kita tengok jawapan satu-satu. P itu adalah neutral. Okey, Q adalah asid. Manakala R ialah alkali. Antara berikut yang manakah betul? Neutral, kita kena pastikan P itu adalah neutral. A, jus peria adakah neutral? Okey. B, jus tomato adakah neutral? C, air gula neutral. Betul, air gula neutral. Syirap batuk, kita tak tahu. Okey, asid. Jus oren asid, air mineral neutral. Jus limau asid, air garam neutral. Okey, seterusnya mari kita lihat pada alkali. Air suling neutral. Lobak merah asid. Baking soda neutral. Asam jawa asid. Jadi yang paling tepat ialah C. Nombor 14, rajah 5 menunjukkan dua bahan. Antara pernyataan berikut yang manakah betul mengenai kedua-dua bahan tersebut? Ini ialah cuka. Cuka dia rasa masam dan dia sifat asid. Begitu juga dengan lemon. Okey, antara berikut pernyataan yang manakah betul mengenai kedua-duanya? Gariskan perkataan kedua-duanya. A, neutral dan tidak mempunyai rasa. Okay, salah. Gambar tu itu limau, lemon, dia bukan neutral. Okey, B, beralkali dan berasa pahit pun tidak tepat. C, neutral dan berasa masam pun tidak tepat. D, berasid dan rasa masam. Ini yang paling tepat. Nombor 15. Antara fenomena berikut yang manakah berlaku disebabkan putaran bumi pada paksinya? Okey, putaran bumi pada paksinya, gariskan. 1. Bayang-bayang bertukar kedudukan sepanjang hari. Okey, betul. 2. Kedudukan matahari kelihatan berubah sepanjang hari. Okey, betul. Kejadian gerhana, salah. Kejadian gerhana berlaku kerana bumi dan bulan mengorbit matahari dan bulan mengorbit bumi. Okey, nombor 4, kejadian siang malam. Jadi jawapannya 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4 ialah B. Soalan nombor 16. Okey, soalan nombor 16. Rajah 6 menunjukkan 3 kedudukan J, K dan L di permukaan bumi pada suatu masa. Okey, ini adalah cahaya matahari. Bahagian yang menghadap cahaya matahari mestilah siang. Dan yang di belakangnya adalah malam. Rajah 7. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang J, K dan L? A, masa di L ialah 7 pagi. Okey, salah. Bila tengah-tengah ini mestilah pukul 12 tengah hari. Objek-objek di J mempunyai bayang-bayang pendek pada waktu siang. J ni bayang-bayang je pendek pada waktu siang. Mungkin betul. L mengalami malam beberapa jam selewat daripada J.
Oh, tak tepat. Perbezaan waktu antara J dan K ialah 20 jam. Tak betul, 24 jam. Okey, rajah 7, jadi jawapannya B. Rajah 7 menunjukkan satu fasa bulan yang dilihat oleh Maryam semasa berjalan di taman pada waktu malam dengan keluarganya. Berdasarkan takwim Qamari, pada hari ke berapakah fasa bulan itu dilihat? Okey, untuk makluman anak-anak murid saya, mula-mula bagaimana kita nak mengingat fasa bulan? Kita ingat mula-mula ialah D. D, bulan sabit D. Okey, kenapa D dulu? Perkataan DU, LU, huruf D dulu. Okey, jadi ini adalah fasa bulan bentuk C. C adalah selepas bulan purnama. Okey, hari pertama tak betul. B, hari yang ke-14. Hari ke-14 ini mestilah bulan purnama. Tak tepat. Hari ke-7. Okey, ini tak tepat. Jadi hari yang ke-21 paling tepat. Okey, nombor 18. Rajah 8 menunjukkan sebuah meja kayu. Antara berikut, keadaan manakah yang tidak akan meningkatkan kestabilan meja kayu itu? Yang tak akan, okey, gariskan, tidak akan meningkatkan kestabilan. A, dia jadi mencampah kakinya. Okey, betul. Meningkatkan kestabilan. B, pendek. Okey, betul. C, pendek, ada kaki dia. Okey, D, tak ada, dia tinggi. Jadi tidak meningkatkan kestabilan. 19. Mengapakah terowong bawah tanah biasanya dibina dalam bentuk silinder? Okey, dalam bentuk silinder. Kenapa? A, untuk membina terowong yang lebih mudah. B, supaya terowong menjadi lebih stabil. Okey, ini tak betul, ini mungkin. C, untuk menjimatkan kos pembinaan. D, terowong menjadi lebih kukuh. Okey, jawapannya dia lebih stabil. 20. Kedudukan bongkah manakah paling stabil? Okey, ini tapak luas tinggi. Okey, ini tapak luas rendah. Ini tapak kecil dan ini tapak kecil. Jadi yang paling stabil ialah B. Okey, mari kita berpindah kepada soalan kertas 2. Soalan kertas 2 ini kita kena tuliskan dekat ruang yang telah disediakan. Jawab semua soalan, tulis jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. Puan Ani pergi ke kedai untuk membeli sebiji nanas. Harga sebiji nanas dikira mengikut jisimnya. Jisim tu apa? Jisim tu ialah berat. Okey, A. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur jisim nanas itu? Okey, apa nama alat ini? Alat ini ialah alat penimbang. Okey, B. Rajah 1/1 menunjukkan bacaan jisim bagi nanas itu. Nyatakan bacaan jisim nanas itu. Mari kita lihat. Jarumnya pada 1 kg, kemudian tengah-tengah jadi 1.5 kg. Okay, tuliskan dekat tempatnya 1.5 kg. Nyatakan unit piawai bagi jisim selain yang dinyatakan di 1B1. Okey, ini tadi unitnya di atas ni ialah kg. Selain pada kg, apakah unit piawai lain? Okey, jawapannya ialah gram. Okey, C. 1/2 menunjukkan seorang murid tahun 4. Antara alat berikut yang manakah boleh digunakan untuk mengukur berat murid itu? Tandakan right. Neraca spring boleh.
Neraca tuas boleh, penimbang. Okay, jawapannya ini 1 markah, jadi awak tandakan 1 markah sahaja. 1 jawapan saja, penimbang. Weight scale. Okey, seterusnya dinyatakan satu kepentingan mengukur menggunakan alat pengukur dengan kaedah yang betul. Apakah kepentingannya? Okey, kepentingannya ialah unit pengukuran lebih seragam. Unit pengukuran lebih tepat dan piawai. Tepat dan seragam. Okey, seterusnya nombor 2. Sistem Suria mempunyai 8 buah planet. Sebilangan planet-planet tersebut mempunyai satelit semula jadi. A. Nyatakan satu planet yang tidak mempunyai satelit semula jadi. Okey, untuk makluman anak-anak murid semua, planet yang tidak mempunyai satelit semula jadi ialah planet yang paling hampir dengan matahari, iaitu Utarid. 2. Lukiskan arah putaran bagi planet Zuhrah dan Uranus. Zuhrah seperti bumi. Dia mengikut arah lawan jam. Okey, mengikut arah lawan jam. Sana. Okey, mengikut arah lawan jam. Manakala Uranus mengikut arah jam. Okey, arah jam mana? Ke sana. Okey, jadi paksi dia arah jam. Okey, dia ke sana. Jarak antara bumi dan matahari adalah lebih jauh berbanding jarak antara bumi dengan bulan, iaitu 150 juta km. Apa yang akan terjadi kepada hidupan jika bumi berada lebih jauh daripada matahari? Hidupan akan mati. Hidupan akan mati. Kenapa? Kerana menerima sedikit haba dan cahaya daripada matahari. Okey, jadi ini saja perbincangan kita untuk kertas latihan ulang kaji 6. Jumpa lagi. Bye.